Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ni kita live lagi bersama saya untuk Form 4 Matematik Tingkatan 4 Matematik SSM Bab 2 iaitu asas nombor. Okey, ramai yang masih yang PM yang rasa macam ada problem dengan soalan yang tambah dengan tolak ni. Sebab itulah kita ulang kaji untuk soalan ni. So, ada 4 soalan saja yang kita akan fokus kali ni. Okay, so thank you for watching. Siapa yang menonton, jangan lupa untuk like, share, and kalau ada soalan boleh terus komen. Okay, soalan ni dia ada certain soalan yang kita boleh guna kalkulator. Seperti asas 2, kita boleh guna kalkulator. Tapi asas 4, 5 dengan 7 ni kena kira manual. Okay, so kat sini saya akan tunjukkan cara dia. So, siapa dekat sini yang rasa susah nak buat homework and susah nak belajar dekat rumah, tak boleh nak fokus dengan adik-adik ramai, bising apa semua, and then bila belajar tak faham apa yang belajar, so rasa nak ada orang guide waktu korang belajar, so korang boleh contact nombor ni 0128155042. Okay, so jom kita start. Okay, kat sini ada 2 soalan. Kat sini operasi tambah dan kat sini ada operasi tolak. Tambah dengan tolak. So kita fokus kepada tambah dulu, baru kita akan try yang tolak. Okay, so sekarang benda yang paling penting kita kena tengok ialah dia punya asas. Asas ni sangat-sangat penting untuk kita tahu berapa nilai maksimum yang kita boleh pergi. Okay, apa yang dimaksudkan dengan nilai maksimum? Cuba tengok, kalau di asas 2, nombor yang boleh untuk dalam asas 2 hanyalah sifar dengan 1. Itu nombor 1 ialah nombor maksimum. Dia tak boleh lebih, dia tak boleh pergi sampai 2. Okay, cuba kita tengok, kalau asas 5 pula, nombor maksimum yang dia boleh pergi ialah 4 dengan 3. 2, 1. Tak ada pun nombor 5. Kalau bila asas 4, paling tinggi dia boleh pergi ialah nombor 3. Dan kalau asas 7, nombor paling tinggi dia boleh pergi ialah nombor 6. Okay? So, kita kena tahu bila dia bagi asas, nombor maksimum yang boleh pergi ialah nombor sebelum dia. Okay? So, macam mana kalau kita nak buat operasi tambah? Ini sebenarnya boleh guna kalkulator, tapi kita akan buat manual. Okay, let's say sifar tambah 1. So, 0 tambah 1 kita dapat 1. Itu no problem Itu no problem. And then 1 tambah 1 kan kita dapat 2. Dan saya dah cakap tadi, nombor maksimum yang dia boleh pergi ialah nombor 1. Dia tak boleh pergi nombor 2. Okay? So, ini dah terlebih. So, apa yang kita kena buat ialah kita kena tolak asas dia. 2 tolak 2 kita dapat sifar. Betul? So, dekat sini dia jadi sifar. Dekat sini kita kena tumpang 1. Okay, sama juga. 1 tambah sifar dapat 1. 1 tambah 1 kita still dapat 2 kan? Tapi kita tak boleh. Jadi kita kena letak sifar. So, disebabkan dia dah terlebih dekat sini, kat sini kita kena tumpang 1. Okay, 1 tambah 1 tambah 1. 1, 2, 3. So, 3 kita tolak pula dengan 2. So, baki dia kita dapat 1. So, di sini kita letak 1. Jangan lupa kat sini kita ada tumpang lagi 1. Okay? So, 1 tambah 1 kita dapat 2. So, 2 tak boleh. So, kita letak sifar, kita letak tumpang sini 1. 1 tambah 1 kita dapat 2. So, kita kena tumpang kat sini 10. Okay? So, itu cara untuk soalan penambahan asas. Okay. So, sebenarnya kalau korang dekat sekolah, biasanya cikgu suruh hafal benda ni. Tapi tak perlu hafal. Korang kena hanya tahu konsep je. Dia tak boleh lebih daripada nombor maksimum. Okay, untuk kita check betul tak jawapan kita, korang boleh pergi guna kalkulator. Tekan sampai, terlepas. Pergi sampai base. Tekan 3. And then, sekarang kita nak tukar kepada binary. Sebabnya sekarang kita nak test untuk asas 2. So, kita try lah nombor tu. 10, 10, 10. Tambah berapa kali 5? Berapa kali 1? 5. 1, 2, 3, 4, 5. So, kita dapat jawapan 100, 101. 100, 101. Which is correct. Okay? So, next. Untuk soalan nombor 2 pula, operasi tambah juga. So, sini asas dia ialah asas 5. So, 4 tambah 4. So, kita dapat 8 kan? 4 tambah 4 kita dapat 8. Tak boleh sebab maksimum dia boleh pergi ialah 5. So, 8 tolak 5 kita dapat baki 3. So, sinilah 3. Ingat dia dah terlebihkan tadi. So, sini kena letak 1.
Okay, so next 3 tambah 1, 4. 4 tambah 1, 5. So 5 tak boleh kan? So 5 tolak 5 kita dapat sifar. So sini sifar, sini tumpang 1. 4 tambah 1, 5. 5 tambah 3, 8. So 8 terlebih kan? So baki kat sini kita letak 3. Sini kita tumpang 1. And then 2 tambah 1, 3. 3 tambah 1, 4. So sekarang 4. Oh 4 boleh. Okay, kenapa 4 boleh? Sebab 4 dia kurang daripada 5. Okay, so 5 ni kita kena tulis asas dia kecil sikit. 4303 asas 5. So next, untuk operasi tolak pula macam mana? Okay, so kalau tambah kita tak boleh lebih daripada asas dia kan? So kita try pula tolak. Okay, kalau sifar tolak 1 cukup ke tak cukup? Sifar tolak 1 tak boleh kan? So kita kena pinjam sebelah. Dia macam sekolah rendah. So, bila kita pinjam sebelah, dekat sini kita pinjam dengan nilai asas dia, iaitu kita pinjam nilai 4. Okay, kita bukan pinjam nilai 10 lah, macam sekolah rendah, tapi kita pinjam asas dia. So, 4 tolak 1, kita dapat 3. Sekarang kan sini kita pinjam tadi 1, so sini dah tinggal sifar. Sifar boleh tolak 2, tak cukup. So, kita pinjam sebelah. So, sini tinggal 1, sini kita pinjam 4. 4 tolak 2, kita dapat 2. So, 1 tolak 3 tak cukup. So, kita kena pinjam. So, dekat sini kita pinjam 4. Ini jangan terlupa. Kita masih ada baki 1. So, 4 tambah 1. Ini kita gabungkan. So, 5. 5 tolak 3 kita dapat 2. So, jawapan kita 223 asas 4. Dan ini soalan terakhir asas 7. 3 tolak 5 tak cukup. Jadi, kita kena pinjam sebelah. So, baki sini tinggal 5. So, dekat sini kita ada ekstra 4. So, 4 tambah dengan 3 kita dapat 7 kan? 7 tolak 5 kita dapat baki 2. So, next 5 boleh tak tolak dengan 2? Cukup. 3. 5 tak boleh tolak dengan 6. Tak cukup. So, kita pinjam. Sini baki tinggal 5. Sini kita pinjam 4. So, 5 tambah 4 kita dapat 9. 9 tolak 6 kita dapat 3. Sorry. Kita bukan pinjam. Sorry. Kita pinjam bukan asas 5. Kita asas 7 sekarang. Apa? Sorry. Okay, 3 tolak 5 kita tak cukup. So, kita nak pinjam. So, sini baki tinggal 5. So, dekat sini kita pinjam 7. Sorry ya. Kita pinjam 7. So, 7 tambah 3 kita dapat 10. So, 10 tolak 5 baki kat sini tinggal 5. So, sekarang 5 cukup tak nak tolak 2? Cukup. So, 3 sini. And then dekat sini 5 tolak 6 kita tak cukup. So, kita pinjam sini. So, sini tinggal 5. So, dekat sini kita pinjam nilai 7. So, 7 tambah 5 kita dapat 12. 12 tolak 6 kita dapat 6. So, dapatlah 635 baki indeks dia 7. Hai Kucai. Thank you for watching. Ini syllabus baru Kucai. Cikgu Kucai ni dulu ajar maths. Paling terror maths lah dekat MRSM. Tapi sekarang dia dah pindah HQ. Tak sempat nak turunkan ilmu. Okay, so itu sahaja sharing untuk hari ini. Macam mana kita nak buat untuk soalan asas nombor. So, bila operasi melibatkan tambah, korang kena ingat nombor maksimum yang dia boleh pergi. Kalau dia dah pergi terlebih tu, kita kena tolak dengan asas dia. Manakala kalau kita ada operasi tolak pula, bila kita nak pinjam tu, kita pinjam berdasarkan nilai asas. Kalau sekolah rendah, contoh kalau kita pinjam dengan nilai 10. Tapi kalau untuk soalan asas nombor, kita pinjam dengan nilai asas nombor dia tu, iaitu 4. Okay? So, macam soalan ni tadilah. Kan 3 tak cukup nak tolak 5. So, kita nak pinjam sebelah. Pinjam sebelah tu still kita pinjam 1. Tapi, nilai yang kita pinjam dekat sebelah tu ialah nilai asas. So, 7. So, 7 kita masih ada tadi lagi 3. So, 7 tambah 3, 10. 10 tolak 5, kita dapat 5. Yang ni 5 cukup nak tolak 2. So, dapat baki 3. 5 tak cukup nak tolak 6. So, kita pinjam sebelah. So, sini baki tolak 1, tinggal 5 lah. Tapi kat sini, nilai yang kita pinjam daripada sebelah ialah nilai 7. Ikut asas dia. 7 tambah 5, 12. 12 tolak 6, kita dapat 6. Okay, so, thank you for watching. Siapa yang baru menonton, nanti korang boleh tengok balik live ni. Kalau rasa video ni bermanfaat, tolonglah share, and then invite kawan-kawan ataupun tag nama kawan, ataupun share dekat grup sekolah, kat WhatsApp ke, WhatsApp group ke, dekat Telegram sekolah ke, and then korang boleh belajar sama-sama. Okay?
Dan it's quite simple. Kat sini pun tadi ada ajar macam mana nak menggunakan calculator. So boleh tengok balik. And then kalau rasa video kami bermanfaat dan rasa macam nak try bestnya kelas online TANS ni, boleh contact je nombor ni 0128155042 ataupun boleh PM ataupun DM untuk join our class. Okay, so our class tu hanyalah RM50 sahaja untuk satu subjek dan 4 kali kelas. So ibaratnya korang punya kelas RM12.50 je satu kali kelas. Tapi korang boleh terus faham apa yang kita orang ajar. Okay, dia sama macam kelas physical, sama. And then korang jangan risau kata kat sekolah ada banyak homework lah, tak sempat lah nak. Tak, kelas kita hanya 1 jam sahaja sehari. Ikut subjek lah. So kalau 1 minggu 1 jam sahaja. So daripada korang belajar sendiri dan susah sangat nak faham, bila buka buku teks tak faham apa pun yang buku teks saja, ada baiknya kalau kita belajar tu berguru. Supaya daripada kita belajar, contoh kita belajar 2 jam sehari tapi kita tak faham apa-apa, lebih baik kita belajar dengan guru, tak sampai 20 minit kita boleh terus faham subtopik tu kan. So itu kenapa kita nak penat-penat belajar lama kalau kita ada shortcut, okay, yang kita boleh buatkan kita terus faham. So kalau rasa join nak tengok live ni, tengok our YouTube channel, tengok video-video TANS dan rasa faham lah apa yang tutor-tutor ni ajar, so jangan segan, jangan silu, boleh contact je nombor ni. Okay, so itu sahaja sharing untuk hari ni. Nanti saya akan upload ke YouTube. Itu sahaja. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.